adik keluarga kita muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada hari Jumaat yang barakah ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, pagi Sayyidul Ayyam, untuk kita sama-sama berhimpun, berkumpul di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah mungkin hampir 2 minggu, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu sekali lagi. Dan hari ini kita berbaki sekitar lebih kurang 2 minggu lagi untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, kita nak bertemu dengan Ramadan. Mungkin sudah ada asatizah atau asatizah yang telah berbincang berkaitan dengan Ramadan, dan saya pun tak adalah nak mengulangi cerita tentang Ramadan. Cuma sekadar sebutkan ini adalah untuk menghidupkan suasana-suasana Ramadan yang bakal kita tempuh di masa yang mendatang, dalam masa yang terdekat ni. Kerana apa? Sebabnya kita lebih kurang sekitar dalam 12 hari, lebih kurang kan, 12 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. 13 ataupun 12 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dia adalah waktu yang sangat-sangat kritikal sebenarnya. Waktu yang sangat kritikal dan waktu yang sangat dekat untuk menghampiri Ramadan. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab kalau ikutkan kita punya contoh lah, kalau ibu-ibu nak buat kenduri kahwin, persiapan tu berapa lama? Kalau nak buat kenduri kahwin. Siapa ibu-ibu yang boleh jawab? Kalau nak buat kenduri kahwin, persiapan tu berapa lama? 3 bulan, 4 bulan Ustaz. 3 bulan, 4 bulan. Okey. Ada yang lagi lama tak? Kalau nak tempah dewan ke? Bergantung pada majlis Ustaz. Bergantung pada majlis. Tapi kalau nak tempah dewan tu 3-4 bulan boleh dapat ke? Lagi awal kena book, betul? Lagi awal kan? Lagi awal 6 bulan mungkin. Mungkin ada orang setahun pun mungkin. Tak tahulah macam mana pun. Tapi bayangkan untuk program majlis perkahwinan yang kita kata sehari, sebenarnya bukan sehari pun, hanya beberapa jam sahaja pun. Betul tak? Hanya beberapa jam. Paling tidak 5 jam, 6 jam. Itu maksimum lah. Tempoh tu pun orang akan prepare 3 bulan, 4 bulan ataupun 6 bulan. Cuba bayangkan kalau saya cakap dengan ibu-ibu, bukan saya lah, bukan saya, orang lain. 2 minggu lagi saya nak kahwin tau. Lepas tu ibu-ibu tanya, Ustaz dah prepare ke belum? Saya pun kata belum lagi prepare. Saya nak kahwin. Rasa-rasa saya ni sioman ke tak sioman? Kalau jujurnya lah, kita boleh je Ustaz. Apa? Buat simple-simple je lah. Simple. Kita buat, kalau buat simple tu lain lah. Tapi kalau ikut logiknya, kita pun akan rasa takkanlah nak buat program perkahwinan tu 2 minggu lagi ni, sekarang satu apa pun saya tak prepare.
Satu apa pun saya tak prepare. Kita kata orang ni memang kelang kabut lah, orang ni tak ada persiapan lah, orang ni memang tak merancang dan sebagainya. Bayangkan itulah yang kita hadapi untuk bertemu Ramadan. Apa yang kita buat? Apa yang kita rancang? Mindset kita ni fikir tentang Ramadan ke tidak? Yang itu yang selalu kita tanyakan pada diri kita. Contohlah, kalau hari ni 18 Syakban. Okay. Kalau tukar 18 Syakban ni kepada 18 Ramadan, macam mana suasana kita hari ni? Kalau hari ni 18 Syakban jadi 18 Ramadan, apa yang berlaku pada kita hari ni? Semua orang dah plan dah, saya nak cuti bila, semua orang dah sibuk dah baju raya, semua orang dah sibuk dah dengan macam-macam persiapan. Mindset dia Syawal, kat TV pun dah cerita Syawal, ni dah cerita Syawal. Biasanya macam tu lah. Tapi bila hari ni kita berada 18 Syakban, macam mana persiapan Ramadan? Macam tak ada apa-apa. Jarang orang menghias rumah dia untuk bertemu Ramadan. Tapi selalunya orang berhias rumah dia untuk bertemu Syawal. Tapi sepatutnya yang kita perlu buat, hiasilah rumah kita dengan suasana-suasana ibadah. Dan buatlah apa-apa persiapan pada rumah kita ni supaya kita rasa Ramadan tu datang dalam keadaan kita dan keluarga kita tu ada rasa kelainan. Saya ingat lagi, kalau saya di kampung dahulu, bahkan masih lagi duduk di kampung, hari ni, kalau nak masuk Ramadan ni, orang kampung ni kebiasaannya dia akan pergi buat gotong royong, bersihkan masjid, bersihkan kubur-kubur. Dan suasana tu, anak-anak saya masih lagi boleh rasa lagi. Nak masuk Ramadan, gunting rambut, bersihkan apa yang patut dan sebagainya untuk menghadapi Ramadan. Tapi suasana tu tak banyak dah kita rasai. Tapi untuk bertemu Syawal, ya. Ramadan tidak ada. Jadi, cerita Ramadan dan cara kita berfikir untuk bertemu Ramadan ni kena sentiasa ada lah. Supaya kita akan meraihkan kedatangan Ramadan tu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Bayangkan ada tetamu datang dalam keadaan kita tak prepare dengan tetamu datang dalam keadaan kita prepare. Kan berbeza. Cara kita mengenal tetamu tu berbeza dan cara kita melayani tetamu tu pun akan berbeza. Tetamu yang kita tak kenal, dia datang depan rumah kita. Kita pun tak masuklah. Cara kita layani tak sama macam tetamu yang kita kenal dan tetamu yang kita betul-betul akan layan dia. Macam itulah dengan Ramadan. Jadi dalam berbaki masa beberapa hari lagi ni, sama-samalah kita ulang kaji, sentiasalah membayangkan suasana-suasana Ramadan tu supaya kita ni mengharapkan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Okey, baik. Betul Bonda Zaliha kan? Simple-simple pun mesti preparation, betul tak? Kita buat kenduri kahwin, simple-simple pun mesti preparation. Walaupun majlis tu simple, preparation tu mesti kita rasa penat. Paling tidak mesti ada baju pengantin, paling tidak mesti ada kemah, paling tidak mesti ada makan-makan, mesti akan preparation. Macam itulah dengan Ramadan. Tapi Ramadan ni langsung tak prepare. Kan? Datang nanti kita sahur je lah. Kalau nak kita puasa lah. Nanti kita buka lah. Langsung tak prepare. Quran tak buat. Sedekah tak banyak. Solat-solat tak dijaga. Kan? Ibadah-ibadah yang sunat tak dipelihara. Macam manalah kita nak menghadapi Ramadan. Okey, baik. Saya nak tinggalkan ibu-ibu sebelum kita mulakan kuliah hari kursi kita. Ada satu doa yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat Ubadah bin As-Samit. Ubadah As-Samit ni dia bawa satu doa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Cuma hadis ni bertaraf daif. Walaupun hadis ni daif, tapi hadis ni bagus untuk kita baca doa ini dan kita faham maksud dia. Kata Ubadah bin Samit, baginda Nabi SAW, kalau nak bertemu Ramadan, Nabi akan baca satu doa. Dalam satu doa ni ada 3 perkara Nabi minta. Pertama, kata Nabi SAW, Allahumma sallim lana li Ramadan. Allahumma sallim lana li Ramadan. Wa sallim Ramadana lana. Wa sallimhu minna mutaqabala. Ada 3 benda yang baginda Nabi SAW minta. Pertama, kata Ubadah bin Samit, Nabi berdoa, Allahumma sallim lana li Ramadan. Wahai Allah, sejahterakanlah kami untuk Ramadan. Maksudnya apa? Benda pertama Nabi minta iaitu
Allah Ta'ala panjangkanlah umur kita ni agar bertemu dengan Ramadan. Benda pertama Nabi minta, panjangkan umur ni agar bertemu dengan Ramadan. Bukan sekadar panjang umur, tapi kita nak panjang umur dalam keadaan kita sihat walafiah bertemu dengan Ramadan. Ramai orang bertemu Ramadan tapi dalam keadaan mereka tak sihat dan mereka tak berjaya untuk menunaikan tuntutan-tuntutan ibadah dalam bulan Ramadan. Juga adalah satu kerugian. Jadi kita nak panjang umur bertemu Ramadan dan kita nak juga Ramadan itu memberi yang kita ni sihat untuk dapat beribadah di dalam bulan Ramadan. Yang itu kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab ada dua orang sahabat baginda Nabi SAW ni. Dua-dua ni dia Islam dalam waktu yang sama. Kemudian dia beribadah. Dua-dua ni juga berjihad dalam jihad yang sama, peperangan yang sama. Dan dia meninggal pada tahun yang sama. Cuma bezanya, salah seorang daripada mereka ni dia meninggal lewat sedikit. Dia meninggal lewat sedikit tapi meninggal tempoh yang sama, tahun yang sama. Seorang tu syahid dalam peperangan, seorang tu syahid dalam peperangan yang berikutnya. Tahun sama tapi berbeza masa je. Bila di hari akhirat, kawan yang meninggal kemudian tu dia duduk di syurga yang lebih tinggi daripada si fulan tu. Daripada si fulan kawan yang seorang ni. Lalu kawan tu tanya pada Allah Ta'ala, kenapa dia ni duduk di syurga yang lebih tinggi? Sedangkan kami ni beriman sama-sama, beramal sama-sama, berjihad pun sama. Cuma beza waktu saya meninggal tu awal sedikit daripada si fulan ni. Kenapa dia duduk syurga yang lebih tinggi? Dimaklumkan kepada si fulan tu, bezanya adalah si fulan yang lewat meninggal tu, dia sempat bertemu dengan Ramadan. Sebab Ramadan ni Allah Ta'ala limpahkan segala kebaikan dan Allah gandakan segala pahala-pahala di dalamnya. Sebab itu Ramadan digelar sebagai Ramadan Karim. Ramadan yang pemurah. Sebab Allah Ta'ala berikan kebaikan. Beramal siang macam ni pahala. Beramal malam macam ni pahala. Sedekah macam ni. Salatnya macam ni. Puasanya, Qurannya. Semuanya Allah Ta'ala ganda-gandakan ganjaran dan kelebihan pada bulan Ramadan. Okay? Jadi sebab itu kita berdoa pada Allah dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan bertemu Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wasallim Ramadana lana, dan wahai Allah, jadikanlah Ramadan itu baik untuk kami. Sejahterakanlah Ramadan itu untuk kami. Itu maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi, kita minta Allah sejahterakan kita untuk Ramadan, artinya panjangkan umur kita bertemu Ramadan. Yang kedua ni, iaitu minta Ramadan sejahtera untuk kita, artinya kita minta kepada Allah supaya Ramadan ini menjadi ladang pahala kepada kita. Bukan menjadikan Ramadan ini musibah kepada kita. Ramadan ni boleh jadi musibah ke? Ya. Ibu-ibu dengar tak satu hadis daripada Nabi SAW? Nabi naik tangga mimbar Nabi di Masjid Nabawi kan? Nabi naik tangga satu, Nabi sebut amin. Tangga kedua Nabi sebut amin. Tangga ketiga Nabi sebut amin. Lalu Nabi pun turun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu buat tadi? Nabi pun kata, tadi Jibril datang dan Jibril berdoa kepadaku. Ada 3 doa. Salah satu doa daripada Jibril, iaitu kata Jibril, siapa bertemu Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, namun dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa dapat pengampunan Allah, dialah orang yang paling rugi, paling malang dan paling tercela. Dan Nabi sebut amin. Amin. Nampak Rupa-rupanya Ramadan ni bukan sekadar menjadi pahala, menjadi asbab pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi. Bukan sekadar dapat pengampunan. Tapi rupa-rupanya Ramadan itu juga boleh mengundang kecelaan kepada kita. Sebab keluar daripada Ramadan sama ada dapat pengampunan ataupun dapat kecelaan daripada Allah Ta'ala. Kalau tak dapat pengampunan, dapat kecelaan. Apa yang kita nak sebenarnya? Sudah tentulah kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi minta, Nabi ajar pada kita, Ramadan yang kita bertemu itu, biarlah Ramadan yang menjadi pahala pada saya. Kebaikan kepada saya, pengampunan kepada saya. Bukan Ramadan yang mengundang musibah, kecelaan,
penghinaan ataupun yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita. Ialah Allah Ta'ala dah beri macam-macam kelebihan pada bulan Ramadan, kita melalui Ramadan tu dengan take for granted je lah. Kita ambil tak peduli kan. Akhirnya mengundang kemarahan dan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Okey, itu yang kedua. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, macam mana kita nak dapat pengampunan dalam bulan Ramadan? Nabi kata apa? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, Allah beri pengampunan penuh pada dia. Usia dia hari ini 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, asbab dia berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan dua syarat tadi, imanan wa ihtisaban, Allah beri pengampunan penuh pada dia. Okey, Allah akan beri pengampunan penuh kepada dia. Baik, macam mana nak berpuasa dengan dua syarat ni? Imanan wa ihtisaban. Imanan ni maksudnya saya berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh kerana Allah. Saya puasa bukan sebab budaya, saya puasa bukan sebab masyarakat, bukan sebab mak ayah, bukan sebab keluarga, bukan sebab siapa-siapa. Bukan sebab nak jaga kesihatan, bukan sebab nak kawal paras gula, paras kolesterol, tak. Saya puasa memang kerana Allah Ta'ala. Sebab Allah perintah, saya buat. Itu kita kena betul-betul luruskan niat kita berpuasa Ramadan. Kena betul-betul luruskan niat. Bukan nak kurus, bukan nak itu, bukan nak ini. Saya puasa ni kerana perintah Tuhan. Itu syarat pertama. Kedua, Nabi kata wahtisaban, dalam berpuasa itu dalam keadaan mengharapkan. Apa yang kita harapkan? Yang Nabi kata wahtisaban tu. Kita mengharapkan apa sebenarnya dalam bulan Ramadan? Bila kita beribadah. Ibu-ibu. Keampunan dan keredaan Allah. Kita mengharapkan kita mengharapkan pengampunan daripada Allah. Apa yang dimaksudkan mengharapkan pengampunan kepada Allah? Berpuasa dengan iman dan pengharapan pengampunan ni, itu maksudnya bila kita beribadah bukan bertambah rasa baik pada diri kita. Macam ni nak bagi faham. Bila kita melakukan satu kebaikan, satu ibadah, logiknya manusia ni dia akan rasa dia lebih baik daripada orang lain. Kita dengar kuliah daripada subuh tadi, sampailah bawa ke kuliah isyak malam ni. Kita mungkin saya rasa saya buat ikhlas. Tapi percayalah, bila kita bertemu dengan orang lain, kita akan rasa saya lebih baik daripada dia. Dia akan rasa terdetik saya lebih baik. Sebab saya ni hari-hari dengan kuliah ilmu. Di si fulan ni tak dengar pun kuliah ilmu, contohlah. Biasa dia akan rasa macam tu. Itu biasa. Okay? Bila kita buat satu kebaikan, kita akan rasa kita lebih baik lagi. Jadi, tak nak Ramadan tu merosakkan diri kita. Sebab bayangkan, buat satu kebaikan, buat satu amal soleh, buatkan kita rasa macam tu, ini kan pula pada bulan Ramadan. Contohlah, kita dengar kuliah ilmu tadi kan, setiap hari, daripada pagi sampai ke malam, dalam hati kita terdetik, saya ni banyak amal saya ni banyak buat kebaikan, saya ni lebih baik daripada orang lain. Kita tak pernah semayang subuh di masjid, tiba-tiba dapat semayang subuh, kita akan rasa saya ni lebih baik daripada orang lain, saya ni lebih bagus daripada orang lain. Ini adalah perasaan yang kita kata fitrah. Manusia buat baik, dia akan rasa dia baik, dia akan rasa dia lebih bagus daripada orang lain. Bayangkan Ramadan, tak pernah bangun tahajud, tiba-tiba tahajud. Tak pernah sahur, tiba-tiba sahur. Tak pernah apa lagi? Tak pernah puasa, tiba-tiba puasa pula. Kemudian berinfak, bersedekah pula. Tak selalu pergi makan tengah hari, sekarang tengah hari tak makan, pergi semayang zuhur jamaah pula. Kemudian nanti buka puasa, kemudian kita solat maghrib, isyak jamaah, kemudian tarawih. Satu hari buat kebaikan tau. Jadi Allah nak bagi tahu, waktu kamu buat ni, kamu kena sedar yang kamu ni dalam keadaan berdosa. Dan kamu sedang buat ibadah-ibadah ni untuk mengharapkan pengampunan. Okey? Contoh. Sebagai seorang suami, dia bertelagah dengan isteri dia, contoh. Seorang suami bertelagah dengan isteri dia. Satu hari, suami dia nak minta maaf dengan isteri dia, nak ambil hati isteri dia. Macam mana suami tu akan ambil hati isteri dia? Kata, yang jom hari ni kita makan malam dekat luar. Dia nak pujuk kan isteri dia kan.
jom makan malam kat luar. Percaya tak? Kalau dia nak ambil hati isteri dia, seorang suami akan bawa isteri dia makan dekat luar, dia akan pergi kedai yang paling terbaik, betul? Dia akan order makanan yang paling terbaik. Dia akan pakai pakaian, dia akan layan dengan layanan yang terbaik. Betul tak? Kita akan ada perasaan macam tu. Okay? Sebab kita saya buat ni, semua yang terbaik ini sebab saya nak ambil hati kamu. Dan saya mengharapkan satu je, adalah awak maafkan saya, Allah terima saya. Bukan kita buat benda tu, kita nak ungkit balik, saya bagi awak makan best lah, bawa pergi restoran mahal-mahal lah. Tak. Kita buat tu satu je, sebab saya nak ambil hati dia, saya nak dia maafkan saya. Allah nak Ramadan yang kita lalui dan kita hidupkan tu nanti, bukan merasa kita baik, kita bagus, kita hebat, tak. Tapi Allah nak kamu buat dalam keadaan kamu sedar, kamu ni sedang berdosa, dan kamu buat ni adalah untuk mengharapkan satu je, Allah beri pengampunan. Automatik orang yang faham ni, dia akan buat ibadah tu buat sungguh-sungguh, dan buat ibadah tu dalam keadaan dia bukan rasa dia makin bagus, tapi dia buat dengan satu je matlamat, dia harap Allah terima dan Allah maafkan dia. Itulah yang dimaksudkan imanan wahtisaban. Okey? Boleh ibu-ibu? Ibu-ibu hari-hari bancuh teh dengan suami kan? Bancuh teh dekat suami. Hari ni bancuh teh macam ni. Esok bancuh teh macam ni. Lama-lama hari-hari bancuh teh biasa dah. Tapi satu hari nak minta suami beli gelang emas. Bancuh tehnya macam mana? Hari ni nak minta suami beli gelang emas kan? Nak cakap sebesalah. Bancuh teh tu macam mana? Dengan sepenuh jiwa raga, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh itu. Kita pun cakap dengan suami, bang minumlah bang. Cuba kalau kita tak ada minta apa-apa. Baju, letak pun macam nak menghempas kan? Letak macam tu. Minum bang. Tapi kalau nak minta sesuatu tu, kita cakap dengan lemah lembut, minum bang, siap tuang. Kalau boleh nak suapkan kat suami, nak minum bang, minum. Mungkinlah macam tu. Beza kan? Kita buat dengan satu matlamat, dengan buat tak rasa ada apa-apa matlamat. Yang itu yang dimaksudkan dengan wahtisaban. Bonda Anissa kata bancuh kau-kau. Alright. Okay, kita akan buat lebih special. Kita tak rasa yang kita buat tu lagi membuatkan kita bagus, tak kan? Tapi kita buat tu dengan ada satu matlamat. Saya nak ambil hati dia, saya mengharapkan dia beri apa yang saya nak. Yang itu maksudnya wahtisaban. Bonda Zaliah nak tanya ke? Tak ada Okey, kita tekanlah tu. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Maaf, tak ada. Maaf. Tak ada. Okey. Alright. Bonda Zaliah nak baca teh ke? Tak adalah. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, Nabi kata apa? Wasallimhu minna mutaqabbala. Kata Nabi SAW, ya Allah, sejahterakanlah Ramadan tu daripada kami dan kau terimalah amal-amal kepada kami. Maksudnya apa tuan-tuan? Setelah kita minta umur panjang bertemu Ramadan, kedua kita minta Ramadan tu jadi lebih baik untuk kita, dan yang ketiga Nabi ajar supaya bertemu Ramadan Allah terima amal-amal yang kita lakukan. Kenapa Nabi sebut macam ni? Sebab kebanyakan kita nak bertemu Ramadan bukan sebab ibadah. Sejujurnya lah, ni saya cakap untuk diri saya ni. Sejujurnya kita bertemu Ramadan bukan sebab nak ibadah. Kenapa saya kata macam ni? Contoh Ingat tak masa musim PKP, bila pemerintah kata apa? Tahun ni Ramadan tak ada bazar Ramadan. Apa perasaan kita? Aduh, tak bestnya lah. Ramadan tak ada bazar kan? Tak ada bazar Ramadan. Rasa tak best lah Ramadan tak ada bazar Ramadan. Rupa-rupanya yang kita rasa teruja nak sambut Ramadan tu bukan sebab Ramadan, bukan sebab ibadah, tapi adalah sebab ada bazar Ramadan. Sebab apa? Ada iftar, ada more, ada buka puasa dekat hotel-hotel. Yang itu yang kita teruja, bukan sebab ibadah. Sedangkan waktu PKP tu, itulah Ramadan yang paling pure dan paling original. Kita tak terganggu dengan apa-apa pun. Kerja pun tidak, keluar rumah pun tidak, tak buat apa-apa pun. Duduk rumah je. Orang pun tak tahu kita buat apa. Kita hanya concentrate untuk baca Quran dan beribadah je. Tapi kita rasa jemu kan?
Tapi sedangkan kalau orang yang melihat Ramadan tu dengan ibadah, dia akan rasa itulah waktu yang paling berkualiti untuk dia menjadikan Ramadan paling terbaik. Sebab itu Nabi ajar pada kita Ramadan tu adalah ibadah, bukan ada benda-benda yang lain. Kita nampak Ramadan tu best sebab bulan Ramadan nanti ada bazar. Nanti Ramadan dah raya dah. Tapi bila pemerintah kata tahun ni bazar tak ada, raya tak ada, oh kita rasa Ramadan paling tak best lah. Sebab kita meletak, tak ada air katirah. Okay, alright, tak ada air katirah kan, macam-macam lah. Tak ada otak-otak lah, tak ada itulah, tak ada ni lah. Membuatkan kita rasa Ramadan tu tak ada apa-apa. Sedangkan Ramadan tu adalah fokus kepada ibadah. Dan kita mengharapkan apa amal yang kita lakukan sepanjang Ramadan agar Allah terima. Para salafus salih, 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan usia mereka bertemu Ramadan. Lepas Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka terus berdoa kepada Allah supaya Allah terima amal mereka sepanjang Ramadan. Okay, 6 bulan selepas Ramadan tu terus doa. 6 bulan selepas Ramadan terus berdoa supaya Allah terima. Kita hari ni Syawal terus lupa dah. Solat pun hujung waktu. Kadang solat, kadang tak sebut nak ziarah kan. Solat pun tidak. Kemudian bersalaman, tak jaga batasan aurat. Kemudian tak peduli dah hukum hakam. Dulu dapat solat jamaah masa Ramadan, Syawal tak solat jamaah dah. Sibuk dengan tetamu sebagainya. Baru 1 hari kita dah macam tu dah. Tapi zaman para sahabat, para tabi'in salafus salih, mereka ni 6 bulan selepas Ramadan tu terus berdoa, lagi kuat beribadah, mengharapkan sepanjang ibadah Ramadan mereka Allah terima. Okay? Baik. Okay, itu antaralah, bukanlah nak kata ni, tapi sebenarnya saya sebutkan ini adalah untuk menghidupkan suasana Ramadan tu, kalau tidak di tempat kita, paling tidak di dalam hati kita. Kita sendiri rasa teruja untuk bertemu Ramadan dan kita rasa excited, tak sabar-sabar bertemu Ramadan. Saya sebutkan tadi kan, kalau hari ni 18 Ramadan, kita dah tak sabar-sabar nak temu Syawal dah. Okay, lagu raya tu dah main dah. Dah macam-macam dah, pasang lampu, buat itu, buat ini kan. Hari ni 18 Syakban, tak rasa apa-apa pun nak sambut Ramadan. Jadi paling tidak cerita-cerita ini adalah untuk menghidupkan suasana-suasana Ramadan. Tidak ada istilah, alah cerita Ramadan lagi. Kalau Syawal tu setiap tahun jumpa Syawal. Tapi cerita Syawal tu tak sudah-sudah kan. Persiapan Ramadan Syawal tu tak sudah-sudah. Macam itulah sepatutnya dengan Ramadan. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung lagi bacaan hadis Qudsi. Okay, sebelum tu ada apa-apa dulu ke? Okey, terima kasih kepada Bonda Azrina, dia share doa, betul. Itu doa yang dia bacakan, yang dia ajarkan kepada kita. Okey, boleh panjang-panjangkanlah kepada ahli keluarga kita. Okey, hari ini kita baca hadis Qudsi. Kalau tak silap saya, ikut catatan saya, kita sambung muka surat 35, betul ke tidak? Betul Ustaz. Betul Ya. Okey, alright. Kita akan sambung muka surat 35. Hadis berkaitan tentang pensyariatan salat dan dia adalah hadis yang selalu dibaca pada musim Isra' Mi'raj. Okey. Cuma hadis ni kita tak selesai lagi lah. Okey, hari ni kita akan share, kita akan sambung lagi bacaan hadis ni, kita akan tengok dalam part yang lain pula pengajaran-pengajaran yang lain. Saya tak fokus pada Isra' Mi'raj lah tapi kita tengok pada ibadah salat. Okey. Baik, tengok muka surat 35 paragraf yang kedua. Perenggan yang kedua. Kemudian saya diangkat menuju ke Sidratul Muntaha, di mana buahnya adalah seperti bekas air di Hajar, sebuah bandar di Yaman. Dan daunnya seperti telinga gajah. Saya dah sebutkan pada ibu-ibu. Nama tempat yang disebutkan sebagai Sidratul Muntaha itu adalah sebagai ilmu Nabi SAW cuba sampaikan kepada sahabat. Dalam bahasa pendidikan moden ni kita kata ilmu visual. Nabi nak bayangkan, aku duduk di langit yang paling tinggi ni, Nabi kata namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya kemuncak pokok bidara. Kalau sahabat Nabi mula bayangkan, oh langit Nabi duduk kat mana tu? Kamu cuba bayangkan langit tu macam pokok bidara. Aku berada di puncak atas tu. Jadi sahabat pun boleh bayangkanlah. Oh, macam itulah keadaan Nabi SAW. Naik satu lapisan ke satu lapisan langit ni, akhirnya sampai ke kemuncak langit yang dinamakan sebagai Sidratul Muntaha.
Dan Nabi bayangkan pada sahabat, macam mana Sidratul Muntaha? Nabi kata buahnya seperti bekas air di Yaman. Daunnya sebesar telinga gajah. Okay. Yang Nabi SAW cerita ini adalah untuk memberi bayangan keindahan, kesuburan dan kehebatan Sidratul Muntaha. Alright. Okay, kalau saya cerita pada ibu-ibu, saya pergi ke Germany ni, saya pergi ke pasar dia nak beli buah. Saya tengok buah labu tu, macam tempayan. Saya cerita tu, orang dengar pun, uish, besarnya. Adakah itu gambaran yang buruk? Taklah. Itu memberi gambaran, tanah tu sangat subur. Buah tu besar sangat, hebat sangat. Macam itulah gambaran dia. Okay. Kalau kita pergi ke sekian-sekian negara ni macam Mesir kan. Dia punya harga 5 genih. 5 genih macam RM5 lah. Tapi dia murah lagi. Dia punya buah strawberry dia, besar penumbuk. Kita dengar, biar betul besar penumbuk. Dengan besarnya, dengan manisnya, dengan hebat. Ni betul tuan-tuan Kalau kita pergi Mesir, buah-buah strawberry dia manis. Dan buah-buah dia bukan kecil-kecil, buahnya besar-besar. Bila orang cerita kita macam tu, apa yang kita faham? Itu memberi bayangan, hebat lah. Sedaplah buah tu. Indahlah keadaannya. Macam itulah baginda Nabi SAW nak membayangkan Sidratul Muntaha itu dengan penuh kehebatan, dengan penuh keindahan dan kesuburan keadaannya. Okay, itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Daunnya sebesar telinga gajah, buahnya sebesar macam bekas air di Yaman. Okay. Kemudian Nabi lalu Jibril pun berkata, inilah Sidratul Muntaha. Maksudnya dah sampai tempat tu, Nabi nampak pemandangan macam tu, Jibril pun kata, inilah Sidratul Muntaha. Di situ, Nabi nampak ada 4 sungai. Ada 2 sungai zahir, ada 2 sungai batin. Saya rasa macam dah baca lah hadis ni. Dia yang bawah tu belum lagi kan? Yang bawah tak habis lagi. Oh, yang bawah tu tak aja. Okay. Ya. Okay, ini saya rasa dah baca lah. Tak apa, saya ulang sikit je. Okay, 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ni adalah malam baginda Nabi SAW ni nak dipujuk oleh Allah Ta'ala. Adalah malam hiburan Nabi. Malam untuk Nabi ni diberikan semangat, ditiupkan motivasi untuk terus berdakwah. Jadi bila Nabi nampak 4 sungai ni, 2 sungai yang zahir itu adalah merujuk kepada sungai Nil dan Furat. Itu adalah gambaran kepada baginda Nabi SAW, kamu jangan berhenti berdakwah. Kenapa? Sebab di antara Nil dan Furat dan di sekitar Nil dan Furat, semua itu adalah umat yang akan beriman kepada kamu. Nabi dakwah di Mekah ditolak. Nabi dakwah di Taif ditolak. Nabi dakwah kepada orang luar yang datang daripada luar beribadah haji pun ditolak. Tiba-tiba Allah tunjukkan pada Nabi Muhammad, kamu jangan sedih, jangan putus asa. Sebab apa? Nil ni, semua yang duduk di Nil, semua beriman pada kamu. Semua yang duduk di Iraq, semua yang duduk di Furat, semua beriman kepada kamu. Dan di antara Nil dan Furat tu, semua beriman kepada kamu. Terus naik semangat baginda Nabi SAW untuk terus buat kerja dakwah. Okay? Saya sebutkan sebelum ni kan, kalau Nil tu ada 7 negara yang berada di sekitar Nil. Daripada Mesir turun sampai ke Kenya, semua tu adalah negara-negara Islam. Sudan Utara, Sudan Selatan, ada Ethiopia, ada apa lagi? Macam-macam negara yang semuanya adalah negara Islam. Di Furat pula, daripada Turki turun sampai ke Syria, turun sampai ke Iraq, turun sampai ke negara-negara Teluk, semua negara Islam. Antara Nil dengan Furat itu semua negara Islam. Ada Jordan, ada Yaman, ada apa lagi? Ada Saudi, semua negara Islam. Bila Nabi tengok daripada peristiwa Isra Mi'raj, menaikkan semangat Nabi, kalau saya teruskan dakwah, ini hasil dia. Dinampakkan kepada kita hasil-hasilnya. Jadi Nabi SAW naik semangat. Itu yang dimaksudkan. Kenapa Nabi nampak ada 2 sungai zahir dan batin. Okay? Bukan bererti 2 sungai itu sungai daripada syurga. Manakala Nabi nampak 2 sungai batin, iaitu sungai yang ada dalam syurga, itu maksudnya apa ibu-ibu? 2 sungai zahir tadi kita faham dah. Semua tu akan beriman dengan Nabi. Negara-negara yang di antara Nil Furat tu akan beriman. Yang Nabi nampak 2 sungai batin di dalam syurga tu, apa maksudnya? Ibu-ibu.
Siapa boleh jawab? Dah mula dah terkeluh. Dua sungai batin Ustaz. Kan kalau dalam hadis dia kata Nabi nampak ada dua sungai Zahir dan batin. Sungai Zahir tadi kita tahu dah. Tujuan dia adalah untuk beri semangat pada Nabi. Dua-dua sungai itu adalah menunjukkan tanda semua yang berada dekat antara dua sungai itu akan beriman pada Allah dan Rasul. Okey, kita faham dah. Yang dua sungai batin tu apa pula yang ada dalam syurga tu? Kenapa diperlihatkan kepada Nabi? Memang sungai itu dalam syurga, tapi apa tujuan dia? Diperlihatkan diperlihatkan kepada Nabi. Cuba Ustaz, Cuba. supaya motivate Rasulullah keindahan ataupun bestnya syurga tu. Okey, alright. Untuk nanti kan nak bagi tahu umat yang lain lah, umat manusia. Okey, alright. Okey, terima kasih Bunda Anissa. Lagi? Siapa lagi try? Kekanda Intan kata, tukar nama lagi dah. Pemangkis semangat nak masuk syurga. Okey. Lagi? Okey. Alright, itu je. Okey. Jawapannya adalah, kalau dua sungai yang nampak di dunia tu sebagai pemangkis semangat, Nabi nampak semua ni akan masuk Islam, negara-negara yang berhampiran tu akan masuk Islam. Dua sungai dalam syurga itu untuk nampakkan kepada Nabi, sungai-sungai itu akan dipenuhi oleh sebahagian besarnya umat baginda Nabi SAW. Okay? Sebab Nabi ni adalah Nabi yang paling risau tentang umatnya. Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Taubah. Dia adalah Rasul yang paling risau tentang umat dia. Paling bimbang tentang keadaan amal umat dia. Jadi bila Allah nampakkan dengan ada dua sungai batin dalam syurga, iaitu menampakkan dua sungai itu akan dipenuhi oleh umat kamu, wahai Muhammad. Jadi kamu jangan putus asa. Naik semangat Nabi. Sebab itu Nabi sebut, yang paling ramai dalam syurga nanti adalah umat baginda Nabi SAW. Okey, boleh dapat Alright. Kita tengok yang berikutnya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Okey, kemudian Nabi SAW diberikan bekas minuman, iaitu minuman yang ada arak, minuman yang ada susu dan minuman yang ada madu. Ada 3 minuman. Dan Nabi memilih susu. Kata Nabi, saya mengambil susu, dan Jibril berkata, ini adalah fitrah yang kamu serta umatmu berada di atasnya. Apa maksudnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Kenapa Nabi pilih susu? Lalu Jibril kata, ini adalah fitrah. Apa kaitan susu tu dengan fitrah? Bersih, suci. Okay. Habis kalau madu tak suci, bersih ke? Itu manis je Ustaz. Tapi Manis hakikatnya pahit juga. Ya ke? Bukan madu tu penawar ke? Kebiasaan Ustaz. Fitrah. Itu kan susu minuman yang kan bila kita baru lahir itu yang pertama kan. Kerana Rasulullah ni macam mana Allah nak membersihkan, macam mana kelahiran yang baru, macam mana tak tahulah nak connect. Okey. Okey, macam ni jawapannya. Sungai mati tu apa? Sungai mati? Apa tu maksudnya sungai mati? Kat mana sungai mati? Sungai batin kot. Farah salah dengar mungkin. Oh, sungai batin. Sungai batin bukan sungai mati. Sungai batin. Sungai batin tu adalah sungai yang ada di dalam syurga. Nabi nampak ada 2 sungai batin. Okey. Baik. Alright. Kenapa diberi 3 minuman? Okey, ingat cerita ni zaman di Mekah. Zaman Mekah, arak belum diharamkan. Okey. Alright. Arak tu adalah minuman yang belum diharamkan. Dia adalah minuman orang Arab zaman tu. Orang Arab minum arak ni macam minuman asasi dia lah. Siang malam dia akan minum arak. Zaman di Madinah baru ada pengharaman arak. Zaman Mekah tidak ada lagi pengharaman arak. Jadi peristiwa Nabi naik Isra Mi'raj ni adalah pada peristiwa zaman di Mekah. Jadi 3 minuman ni halal lah zaman tu. Syariat ni masih lagi halal. Okey, kenapa bila Nabi pilih susu, kata Jibril ini fitrah. Sebab saya bayangkan macam ni contohnya. Kalaulah ibu-ibu diberikan ada air mineral, ada teh tarik,
ada macchiato, Starbucks. Ibu-ibu pilih mana? Mineral. Apa? Mineral? Mineral. Wallah Akbar. Boleh Okey. percaya ke? Okey. Kebiasaan lah kita akan pilih, tak tertarik kita akan pilih air macchiato lah kan. Sebab kalau saya tak minum pun saya nak ambil bagi orang lain. Kan, ambil kopi ais tak kisahlah. Jadinya bila ditunjuk pada Nabi ada 3 minuman ni, Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi memilih bukan sesuatu di atas kehendak dia. Macam saya, kalau kita ditawarkan 3 air tadi, kopi ais ke, teh tarik ke, Starbucks dengan mineral, kita ambil air Starbucks, kita ambil air kopi ais, kita ambil air teh tarik. Itu menunjukkan saya pilih air ni sebab dia manis. Itu kehendak kita, betul tak? Sedap kat tekak kita lah. Saya ambil sesuatu tu yang paling sedap di tekak saya. Saya ambil sesuatu tu atas syahwat saya, atas kehendak saya. Sebab dibentang pada Nabi ni ada 2 air yang ada rasa, ada flavor. Tapi yang Nabi pilih adalah air yang susu yang original lah, yang kosong macam tu je. Nabi ambil yang itu. Sebab air itu tidak ada apa-apa rasa lah, tawar macam tu. Itu sebab itulah dia memberi maksud Nabi buat satu keputusan atas fitrah, bukan atas syahwat. Kalau atas syahwat, mesti Nabi akan pilih air yang ada rasa. Nak manis, ada madu. Kalau nak high sikit, ada arak contohlah. Okay? Jadi minum sesuatu yang bukan atas syahwat, tapi ambil sesuatu atas fitrah. Jelas? Boleh? Boleh faham maksud saya? Okay. Fahim nah, Masya Allah. Okay, baik. Kemudian kita tengok. Selepas itu, Nabi pun salat 50 waktu setiap hari difardukan ke atas saya. Nabi kata, aku naik pula jumpa dengan Allah Ta'ala dan Nabi dapat 50 waktu. Okey, kemudian Nabi SAW pun, tadi ceritalah kalau ibu-ibu baca yang bawah tu, ini adalah hadis yang paling masyhur yang kita selalu dengar. Nabi naik, Nabi dapat 50 waktu, Nabi turun. Kemudian jumpa dengan Nabi Musa minta kurang lagi. Nabi naik, kurangkan lagi kan? Turun lagi. Minta turun naik. Okey. Sekarang saya tanya pada ibu-ibu. Nabi Musa ni dia duduk kat langit yang keberapa sebenarnya? Nabi Musa ni dia duduk langit kat berapa? Langit yang keberapa sebenarnya? 6 kan, Ustaz? Okey, langit yang ke-6. Langit yang Nabi naik ada berapa tingkatan? 7. 7. Langit ke-7 siapa? Ibrahim. Okey, waktu Nabi turun tu, Nabi lalu tak langit 7? Lalu. Okey. Okey. Adakah kenapa Nabi Ibrahim ni dia tak suruh Nabi naik kurangkan lagi? Kenapa yang suruh tu adalah Nabi Musa? Adakah Ibrahim ni dia buat ignore je? Tak apa, biarlah Muhammad dengan umat dia yang susah kan? Tak apalah. Kalau ikut ibrah dari Al-Quran, kisah kaum Nabi Musa lah yang paling banyak pengajaran tentang banyak someh ni saya kan. Okay. So link dia mungkin di situ kot sebab Nabi Musa ni lebih dekat dengan kaum dia. So dia seolah-olah jadi panduan pada dia menasihati Rasulullah tu macam mana Rasulullah nanti nak menghadapi umat dia tu. Maknanya Nabi Musa tu lebih feel lah tentang perjalanan Rasul dengan umat mungkin. Okay, alright. Okay, lagi. Okay, terima kasih kepada Azrina. Okay, percubaan yang baik itu. Okay, lagi. Ada siapa yang cuba tak? Kenapa jumpa Nabi Musa? Kenapa tak jumpa Nabi Ibrahim sedangkan Nabi melintasi Nabi Ibrahim lebih dahulu kan? Kenapa Nabi Musa yang ambil berat sangat? Dan kenapa takdirnya bersama dengan Nabi Musa? Okay. Alright. Tak ada yang cuba Tak ada yang cuba? Dia takut umat Muhammad ni tak boleh membuat dengan sepenuhnya sebab terlalu banyak sangat. Okey, terlalu banyak sangat. Okey, baik. Jawapannya, alright. Semua jawapan tu hampir-hampir dah. Okey, jawapannya adalah dalam Quran, ya, Nabi yang paling banyak dibincangkan dalam Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Bila Nabi ni menghadapi macam-macam ujian, cerita yang paling dekat dengan Nabi SAW, Nabi Musa. Allah datangkan cerita Nabi Musa. Malam Isra Mi'raj, Allah tak lagi datangkan cerita, tapi Allah pertemukan dengan Nabi Musa. Contohlah, kita ni, waliyahzubillah, kita sakit. Contoh, kita sakit. Ada orang datang bagi tahu kita, dia bagi semangat. Saya nak cerita dengan awak. Saya ada seorang saudara ni, dia sakit sama macam awak. Tapi Alhamdulillah, 2 tahun dia buat macam ni, dia sihat.
kita dengar kita rasa apa? Ya, ada harapan sebenarnya sakit saya ni boleh sembuh. Kita dengar pun kita rasa ada harapan. Sebab ada orang pernah sakit macam kita, dia sembuh. Kita pun tanya pada kawan kita tu, apa yang dia buat? Dia pun ceritalah, dia buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Kita dengar, kita naik semangat. Baru dengar cerita pun dah naik semangat. Kalau kita jumpa pula, tengok memang sihat walafiat pula, apa keadaan kita? Lagilah kita bersemangat. Okay. Jadi Nabi ni sebelum ni dah terima ujian dah zaman Mekah. Dan Allah Ta'ala setiap kali tengok Nabi terima ujian, Allah akan datangkan cerita Nabi Musa. Sebab itu Nabi Musa ni disebut sebagai Nabi yang menjadi kedua dalam perjuangan dakwah Nabi. Siapa Nabi yang menjadi petunjuk dalam perjuangan ni? Nabi Musa. Kalau Nabi yang menjadi petunjuk dalam hal dakwah, Nabi Nuh. Kalau dalam hal perjuangan, Nabi Musa alaihi salam. Okay. Secerita perjuangannya, kesusahan, kepayahan, macam mana menghadapi umat, Nabi Nuh, Nabi Musa. Jadi malam Isra Mi'raj, Allah pertemukan dengan Nabi Musa AS. Dan Allah pertemukan banyak lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Okay. Hikmahnya iaitu Nabi Musa lah yang bercakap dengan Nabi SAW ni, minta kurangkan lagi. Okay. Kenapa kena Nabi Musa? Sebab Nabi Musa ni, dia punya sejarah hidup dia hampir dengan baginda Nabi SAW. Sangat hampir. Dia lahir tanpa ayah, macam itulah Nabi SAW. Dia lahir dijaga oleh Fir'aun, macam itulah Nabi SAW yang duduk di bawah Abu Lahab. Kemudian dia bersama dengan umatnya keluar daripada Mesir. Kan? Macam itulah Nabi SAW. Hampir-hampir. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Buruj, bila Allah cerita tentang Musa ni, Allah kata pada Nabi SAW, hal ataka hadithu junun Fir'aun wa Thamud, kata Allah Ta'ala. Adakah telah datang cerita kamu, wahai Muhammad, tentang tentera-tentera Fir'aun? Kenapa Allah datang cerita Musa tu? Sebab Allah nak bagi tahu, kamu tahu tak, Musa itu dia dikejar oleh Fir'aun, pemerintah zaman dia. Nabi ni dimusuhi oleh pemerintah zaman dia, Abu Jahal. Dan Fir'aun yang kejar Musa itu adalah, saya sebutkan sebelum ni kan, iaitu seramai 3 juta. Bila Nabi dengar Musa dah kena kejar 3 juta, saya ni bermusuh dengan ni, dalam perang Badar baru 1,000 orang, dalam perang Uhud baru 3,000 orang, dalam perang Khandaq baru 10,000 orang. Tak sama macam Nabi Musa. Dan Nabi tengok Nabi Musa masih lagi kukuh, sihat, masih lagi berjaya menempuh majoriti musuh pada zaman dia. Nabi Musa minoriti, Fir'aun majoriti. Siapa menang? Nabi Musa. Bila Nabi SAW tengok, oh inilah satu petunjuk kepada baginda Nabi SAW. Jadi Allah pertemukan dengan Nabi Musa itu adalah untuk terus memberi semangat pada baginda Nabi SAW. Kamu kena yakin pada diri kamu seperti mana Musa hari ini. Tengok. Musa ni dah pernah tempuh apa yang kamu tempuhi. Bahkan dia lebih lagi daripada apa yang kamu tempuhi. Itu antaralah pendidikan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada baginda Nabi SAW untuk diberikan kekuatan menempuh hari-hari yang mendatang. Okey, itu petunjuk pada baginda Nabi SAW. Kedua, macam mana Nabi Musa tahu yang kita ni tak mampu? Nabi Musa bukan tahu benda ghaib, dia tak tahu pun yang kita tak mampu. Tapi dia membandingkan dengan Bani Israel. Disebut dalam hadis, iaitu Bani Israel ni aku dah buat macam-macam. Mereka memang tak mampu. Dan aku tahu umat kamu lebih lemah dan takkan mampu. Sebab umat Bani Israel ni, dia pernah tengok mukjizat secara live. Okay? Mereka ni pernah tengok mukjizat secara live. Itu pun tak nak beribadah. Masih lagi tak nak beribadah. Masih lagi tak mampu beribadah. Ini kan umat kamu yang jauh nanti dengan kamu wafat, mereka masih lagi ada. Macam manalah mereka nak beribadah? Mereka tak pernah tengok mujizat-mujizat kamu. Bani Israel pernah makan kan makanan manna wa salwa, makanan daripada syurga. Kalaulah hari ini kita makan makanan syurga, macam mana amal soleh kita? Oh, mesti hebatlah sebab kita nampak benda live. Nabi Musa bercakap dengan Allah secara langsung. Wa kalamallahu Musa taklima. Umat dia tahu. Umat dia hidup sezaman dengan dia pun tak nak beribadah, masih lagi tak mampu beribadah. Ini kan kita umat Nabi SAW yang jauh daripada Nabi, tak pernah tengok mujizat-mujizat Nabi. Sebab itu Nabi Musa kata umat kamu memang takkan mampu. Dia itu hikmah dia. Okay? Bukan dia tahu perkara ghaib, tapi dia membandingkan antara umat Nabi ni dengan umat Bani Israel.
Okey? Baik. Dan saya sebutkan pada ibu-ibu, kenapa Allah beri 50 waktu, kenapa tidak 5 waktu, adalah kerana nak tunjukkan kepada kita Allah sangat suka dengan rintihan dan munajat hambanya kepadanya. Walaupun permintaan kita adalah permintaan yang paling remeh dan paling kecil. Dan walaupun permintaan kita adalah permintaan yang berulang-ulang, Allah tetap cintai. Allah tetap cintai dan Allah tetap suka pada hamba yang meminta-minta walaupun benda yang sama, walaupun benda yang remeh. Kalau manusia memang tak sukalah, tapi Allah Ta'ala dia sangat suka. Nabi tak, setiap kali Nabi minta, Allah tak pernah tolak. Itu menunjukkan kepada kita, apa dalam hidup ni yang kita minta, berdoa pada Allah, sebenarnya Allah tak tolak. Allah cuma tangguhkan. Allah cuma tangguhkan. Tapi setiap kali kita meminta, setiap kali itulah kita mengundang kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Yang itu dimaksudkan berdasarkan kepada peristiwa ini. Baik. Berikutnya, Nabi SAW ni, bila dia pulang daripada peristiwa ni, Nabi macam mana? Naik semangat lah kan. Bertambah semangat Nabi, bertambah yakin dengan keputusan Nabi, bertambah yakin untuk perjuangkan agama Allah. Asbab dah naik dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dibawa keluar daripada bumi kan. Tengoklah bumi ni kecil rupanya. Lah Mekah ni kecil rupanya. Yang aku rasa besar masalah ni kecil je. Sebab dah bawa naik keluar. Tengok benda yang lebih hebat lagi. Nabi bertambah yakin lah. Okey. Adakah lepas peristiwa Isra' Mi'raj Nabi tak ditimpa musibah? Dan tak ditimpa ujian? Lepas Isra' Mi'raj? Masih ada ujian. Masih ada kan? Sampai. Tapi, sampai Nabi wafat. Tapi adakah Nabi naik lagi peristiwa Isra' Mi'raj? Tidak. Tak. Allah Ta'ala tak bawa lagi Nabi naik Isra' Mi'raj. Tapi Allah bekalkan kepada Nabi ada satu amalan yang sama keadaannya, iaitu melalui ibadah salat. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan pensyariatan salat di dalam peristiwa itu. Dan Nabi SAW setiap kali masuknya waktu salat, Nabi akan cakap kepada Bilal bin Rabah, "Arihna bis salah ya Bilal." Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Rehatkan kami dengan salat. Sebab Nabi melihat salat itulah kerehatan seperti mana Nabi berehat pada malam Isra' Mi'raj. Salat itu adalah hiburan. Salat itu adalah ketenangan. Sebab itu Allah kata, "Wasta'inu bis sabri was salah." Minta pertolongan dengan Allah melalui kesabaran dan melalui ibadah salat. Salat tu macam mana kita rasa, ya Allah, Nabi ni diuji dengan benda-benda berat, tiba-tiba Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi turun, Nabi lega. Allah tak tinggalkan Nabi macam tu pun. Bukan on off punya hiburan, tapi Allah bekal dengan hiburan-hiburan berikutnya, iaitu melalui ibadah salat. Okey, kita ada masalah, kita ditimpa ujian, kita ditimpa musibah, apa sebagainya, solat. Dan sebab itu kita ada solat 2 rakaat kan, kita panggil solat sunat mutlak. Okey, ada apa-apa masalah, solat 2 rakaat. Minta kepada Allah, mengadu pada Allah, meminta pada Allah. Kita tanya pada diri kita, bila last kita duduk atas tikai sejadah, kita solat dan kita angkat tangan berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh? Bila saya doa tu dalam keadaan saya doa tu paling sedap sekali. Saya doa tu paling khusyuk sekali. Kita tanya pada diri kita, bila last? Bila kali terakhir saya beribadah dalam keadaan macam tu? Yang kita sebenarnya tak rasa keindahan solat tu sebab bukan solat tu, tapi sebab kita sendiri yang tak melakukan ibadah solat itu dengan sungguh-sungguh. Bila last? Yang kalau masa saya berdoa tu sampai saya ni minta sungguh, berilah saya macam ni ya Allah, berilah saya macam ni ya Allah. Bila last? Yelah masa ditimpa musibah kan, tapi bila? Setahun lepas, 6 bulan lepas, 2-3 bulan lepas, kan? Kita nak sangat masa tu. Dan kita tengok lepas tu macam mana Allah Ta'ala makbulkan, macam mana Allah beri bantuan, macam mana Allah datangkan pertolongan. Kita tak boleh nafikan. Kan? Bila kita doa sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh, lepas tu Allah beri tenangan, Allah makbulkan, Allah perkenankan. Tapi semuanya benda yang dah lama dah. Yang terdekat ni, pagi tadi, malam tadi, tahajud tadi,
Kita sendirilah yang tanya pada diri kita. Sebab itu Nabi sebut, arihna bis salat ya Bilal. Setiap kali Nabi salat, Nabi akan minta sungguh-sungguh pada Allah, dan Nabi SAW jadikan solat Nabi itu adalah hiburan seperti mana peristiwa Isra' Mi'raj. Okey? Baik, itu antara asbab lah peristiwa persyaratan solat itu diletakkan pada malam Isra' Mi'raj. Okey. Lalu baginda bersabda, ibu-ibu tengok muka surat 36. Tengok muka surat 36. Last sekali. Memang cepat je kan pertolongan Allah, betul. Bergantunglah juga pada keadaan seseorang. Tapi kita boleh nampak Allah beri tenang, Allah lorongkan pertolongan, beri macam-macam bantuan selepas itu. Okey. Baik, kemudian baginda bersabda, saya telah memohon kepada Tuhan saya sehingga saya berasa malu tetapi saya redha dan berserah. Baginda bersabda, ketika saya melintas Nabi Musa untuk pulang, penyeru menyeru. Okey, yang ini maksudnya Nabi Musa masih lagi minta, Nabi kurangkan lagi. Tapi kata Nabi SAW, aku cukup dah, aku rasa malu nak meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi aku redha dan aku pasrah dah. 5 solat fardu ni dah sangat banyak dah. Allah Ta'ala bagi diskaun. Okey. Adakah Allah menolak? Sebenarnya Allah tak tolak. Cuma perasaan malu Nabi itu sangat menebal. Okey. Rasa sangat menebal. Lalu baginda pun kata, ketika aku melintasi Nabi Musa nak pulang, Nabi turun lagi. Waktu tu ada penyeru yang menyeru. Siapa penyeru dekat sini? Malaikat lah. Aku telah menetapkan kefarduanku dan aku telah meringankannya daripada para hamba-Ku. Okey. Nabi dengar ada suara yang menyebutkan, aku telah wajibkan kefarduan solat 5 waktu ini dan aku ringankan solat ini kepada hamba-Ku. Walaupun dia solat 5 fardu, tapi pahalanya tetap 50 fardu. Tetap pahalanya besar seperti 50 solat fardu. Dan keringanan dekat sini iaitu kita melaksanakan ibadah solat ni dalam keadaan sangat-sangat mudah. Waktu musafir macam ni kemudahannya, waktu sakit macam ni kemudahannya, kalau dalam kapal terbang macam ni kemudahannya. Dia sangat-sangat mudah dan sangat-sangat praktikal untuk dilaksanakan. Dia bukan sesuatu yang membebankan dan bukan sesuatu yang menyusahkan. Kita hanya perlu ambil wudu, solat saja. Ada buat benda-benda lain ke? Panjat gunung, turun gunung, terjun dalam lautan? Tak perlu. Perlu keluar duit ke? Tak perlu. Hanya bersihkan diri, wudu yang semudah. Kalau kita belajar buat wudu ni paling mudah sebenarnya. Okay. Saya masa solat dalam kapal terbang, masa saya solat dalam kapal terbang tu, ramai lah orang kata, susahnya nak solat. Sebenarnya wuduk dalam kapal terbang paling mudah. Bahkan wuduk ni cara yang paling mudah. Tapi kita tersalah faham. Selalu kita ambil wuduk ni dengan, yelah kalau boleh nak buka pipe, kalau boleh nak, sebenarnya tak, sangat mudah. Kita tengok air cawan kita tu, separuh daripada cawan tu sebenarnya cukup untuk berwuduk. Kalau kita tahu kaedah dia sangat mudah. Kalau kita sakit, boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang baring, boleh berkedip-kedip mata. Dia sangat mudah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku telah meringankannya, iaitu solat itu, daripada para hamba-Ku. Walaupun daripada 50 solat fardu, akhirnya menjadi 5 fardu. Okay? Wallahu a'lam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An-Nasai dan juga Ibnu Hibban. Wallahu a'lam. Right. Saya serahkan kepada bonda moderator. Ustaz, hikmahnya daripada syariatan solat ni? Okey. Hikmah dia? Apa hikmah dia, Ustaz? Oh, itulah hikmahnya saya kata tadi. Iaitu menjadikan solat itu sebagai ketenangan kita lah. Macam mana Nabi mendapat bantuan, Nabi dapat hiburan, Nabi rasa tenteram jiwa dia, naik semangat dia setelah peristiwa Isra' Mi'raj. Macam itulah Allah Ta'ala berikan bekalan pada Nabi melalui ibadah salat. Sebab lepas tu kan Nabi ada ujian-ujian lagi, masih lagi menempuh ujian dalam peperangan-peperangan berikutnya. Jadi kekuatan tu datang daripada mana? Kekuatan tu datang melalui ibadah salat. Ibadah salat. Dan itulah yang kita nikmati hari ni. Sebab tu saya tanya tadi, bila kita last doa sungguh-sungguh tu? Yang kita hari ni rasa solat tu beban sebab kita tak menikmati solat tu dengan sungguh-sungguh.
Tapi kalau pernah kita menghadapi satu ujian yang paling berat dan kita tak ada tempat nak meminta hanya pada Allah, waktu kita angkat sungguh-sungguh tu, kita akan rasa sangat-sangat tenang. Walaupun ujian ni berat ni, tapi kita angkat tangan minta pada Allah, ya Allah makbulkanlah. Memang minta sungguh-sungguh. Allah akan beri betul-betul ketenangan. Dan lepas tu, kita tak boleh nafikan. Memang Allah akan lorongkan jalan-jalan pertolongan yang sangat banyak. Yang itu yang saya maksudkan. Itulah hikmah. Kenapa malam tu Allah berikan bekal. Kita kata pensyaratan salat lah. Tapi sebenarnya Allah berikan bekal kepada Nabi dan umat Nabi melalui satu ibadah. Kamu tengok malam ni yang istimewa untuk Nabi. Mungkin kamu nak merasai juga. Sebab ujian kamu ni sama juga dengan ujian-ujian yang selepas ini. Okey, jadi adalah melalui ibadah salat. Melalui ibadah salat. Itulah hikmah dia. Baik, Ustaz, jelas. Jelas, Ada buka soalan ke Ustaz? Mungkin ada 1-2 kot. Nak pergi Okey, solat Jumaat. silakan. Silakan. Saya tak ada soalan pagi ni, tapi saya nak minta keberkatan. Ustaz mendoakan saya dan semua jemaah. Dua doa, Allahumma faqihu fiddin tu satu dengan Allahumma arinal haqqa haqqan, yang tentang hak dan batil tu. Ustaz tolong doakan dan menjurus kepada kami para jemaah. Sebab saya tak tahulah, ini saya rasa duduk di kerusi penuntut ilmu, Ustaz, saya sangat memerlukan doa guru yang ni. Sebab saya nakkan kefahaman dalam agama tu pertama, dan Allah tunjukkan jalan yang lurus dan benar. Sebab sekarang ni dilonggokkan dengan macam-macam, yalah, kita duduk dalam banyak pengajian kan. Daripada guru-guru, saya berharap Allah tunjukkan saya guru yang betul, ilmu yang benar dan beramal dengan cara yang betul. Boleh saya? Boleh insya-Allah. Okey, baik. Kerana Intan kata, adakah kalau kita disyariatkan solat 50 waktu, solat kita tak tenteram sebab rasa terbeban? Wallahualam, saya tak berani nak jawab. Tapi mestilah ada hikmah di sebaliknya kan. Ada hikmah di sebaliknya. Okey. Benda yang saya pun tak pastilah. Adakah kita rasa terbeban sangat ke? Kita rasa susah sangat ke sampai tak tenteram? Wallahualam. Tapi percayalah, setiap apa yang Allah putuskan mesti ada hikmah, mesti ada kebaikannya lah. Okey. Baik. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, silakan. Tak ada dah soalan ke? Kalau tak ada kita tutup. Okey, baik. Boleh je kita tutup. Okey. Jadi memenuhi seperti mana Bonda Azrina minta, jadi kita sama-sama minta lah. Saya pun minta juga kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita kefakihan, berikan kita kefahaman yang benar, berikan kepada kita penjelasan yang mana yang hak, mana yang batil, supaya kita faham urusan agama ni dengan urusan yang betul dan kita beramal dengan amalan agama ni dengan amal yang betul. Sebab itu kalau kita minta, Nabi ajar apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Jalan kebaikan banyak. Macam-macam orang bagi petunjuk. Tapi kita tak tahu yang mana hidayah, yang mana kebenaran, yang mana kebatilan. Jadi kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala pandu kita. Kita dah usaha mana yang kita mampu. Yang selebih luar daripada kemampuan kita, kita berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.